Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4 bab 8 pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan Barat. Di bawah tajuk kecilnya pengaruh Islam terhadap ekonomi iaitu perdagangan. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk pengaruh Islam terhadap ekonomi ada 3 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama perdagangan, yang kedua mata wang dan yang ketiga percukaian. Hari ini cikgu akan menyentuh dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan perdagangan. Pengaruh Islam dalam perdagangan. Ada 5 perkara yang penting. Yang pertama keadilan dalam perdagangan, iaitu keadilan dalam sistem timbangan sukatan ataupun ukuran barang. Yang kedua dalam sistem pertukaran barang ataupun kaedah jual beli. Yang kedua, amalan yang dilarang adalah riba, penindasan dan penipuan. Yang ketiga, peranan orang kaya iaitu mengeluarkan zakat harta dengan bersedekah. Yang keempat, berniaga dengan cara yang halal. Dan yang kelima, mewujudkan nilai-nilai murni seperti berjimat cermat dan bersungguh-sungguh ataupun rajin berusaha. Okey, seterusnya sebab orang Melayu terlibat dalam kegiatan perdagangan selepas kedatangan Islam. Ada 7 sebab yang utama. Yang pertama, perdagangan di Laut Cina, di Laut Hindi dan Laut Cina Selatan dikuasai oleh pedagang Islam. Ya. Laut Cina Selatan, Laut Hindi semua dikuasai oleh orang Islam. Sebab tu orang Melayu terlibat dengan secara tidak langsung dalam aktiviti perdagangan. Yang kedua, perniagaan adalah sumber rezeki yang besar. Ya, bidang perniagaan ni paling cepat kaya. Nak kaya cepat nak buat apa? Berniaga. Sebab berniaga ni 1/10 daripada keuntungan adalah dalam bidang perniagaan. Yang ketiga, mencontohi amalan Nabi Muhammad SAW dalam berniaga. Yang keempat, perdagangan menjadi saluran untuk menyebarkan Islam. Ya, kita pergi tempat orang, kita sebarkan Islam. Sebab tu perdagangan ni cara penting untuk menyebarkan Islam. Yang kelima, kemunculan Melaka sebagai pusat perdagangan. Yang keenam, bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca ataupun bahasa antarabangsa. Yang ketujuh, orang Melayu mahir dalam perniagaan dan membina kapal. Ya, orang Melayu mahir dalam berniaga dan membina kapal. Bila boleh bina kapal, jadi boleh pergi merata tempat untuk berniaga. Okey, seterusnya kita lihat faktor Melaka sebagai pusat perdagangan. Ada 8 faktor yang utama. Yang pertama, kedudukan yang strategik, iaitu menjadi laluan pedagang antara India dan juga China. Yang kedua, menyediakan kemudahan di pelabuhan seperti membasuh kapal, tempat simpan barang dan juga penginapan. Yang ketiga, menjadi pelabuhan pembekal ataupun pelabuhan interport seperti membekal lada, buah pala dan cengkeh. Yang keempat, pentadbiran di pelabuhan yang cekap. Contohnya ada Syah Bandar dengan Laksamana. Apa tugas Syah Bandar? Syah Bandar adalah ketua pelabuhan. Tugasnya menjaga hal ehwal perdagangan dan menyelaraskan sistem sukat dan timbang. Laksamana pula menjaga urusan kelautan dan menjaga keselamatan pedagang. Kemudian sistem sukat dan timbang digunakan dalam perniagaan. Bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca ataupun bahasa antarabangsa yang dipertuturkan oleh semua orang yang datang ke Melaka. Mata wang digunakan dalam aktiviti perniagaan di Pelabuhan Melaka. Last sekali, Undang-Undang Laut Melaka diwujudkan yang menceritakan tentang tanggungjawab pengawal kapal, selok-belok pelayaran dan hukuman terhadap kesalahan jenayah. Semua undang-undang wajib ada apa? Hukuman terhadap kesalahan jenayah. Bila disebut undang-undang laut, dia mesti cerita tentang siapa? Tanggungjawab pengawal kapal. Pasal apa cerita tentang tanggungjawab pengawal kapal? Sebab benda yang pertama yang kena ada di laut bukannya manusia. Yang kena ada di laut, kena ada apa? Kena ada kapal dulu, baru boleh manusia pergi ke laut tu. Kalau tidak, manusia tak boleh lari atas air. Yang boleh lari apa? Kapal. Jadi siapa yang akan mengemudi kapal adalah nakoda ataupun pengawal kapal. Jadi menceritakan tentang tanggungjawab pengawal kapal dan selok-belok pelayaran. Semua undang-undang wajib ada apa? Hukuman terhadap kesalahan jenayah. Jadi formula untuk faktor Melaka sebagai pusat perdagangan, logik mudah besarkan tapis setelah bagi makan udang. Macam mana nak besarkan tapis? Bagi makan udang. Okey, tengok perangai formula. Logik merujuk pada strategi, persamaan pada sebutan lahnya iaitu jik.
logik merujuk pada strategik. Mudah merujuk pada kemudahan. Kemudahan berasal daripada perkataan mudah. Jadi mudah merujuk pada kemudahan. Besarkan merujuk pada pembekal. Pembekal berasal daripada perkataan bekal. Cikgu ambil sebutan pertamanya bekal, besarkan. Jadi besarkan merujuk pada bekal, iaitu pembekal. Tapir merujuk pada pentadbiran. Pentadbiran berasal daripada perkataan takbir. Cikgu ubah menjadi tapir, bersamaan pada sebutan ta di depan. Jadi tapir merujuk pada takbir, iaitu pentadbiran. Setelah merujuk pada sukat, bersamaan pada huruf S di depan. Setelah sukat. Bagi merujuk pada bahasa, bersamaan pada dua huruf awal, iaitu ba, bagi bahasa. Makan merujuk pada mata, bersamaan pada dua huruf awal, iaitu makan mata, iaitu mata wang. Last sekali, udang merujuk pada undang-undang, iaitu Undang-Undang Laut Melaka. Jadi apa formula Melaka sebagai pusat perdagangan? Logik mudah besarkan tapir setelah bagi makan udang. Logik merujuk pada kedudukan strategik antara laluan pedagang ke China dan India. Mudah merujuk pada kemudahan di pelabuhan seperti penginapan, tempat simpan barang dengan basuh kapal. Logik mudah besarkan merujuk pada pelabuhan pembekal ataupun interport. Contohnya adalah lada hitam, bunga cengkeh, buah pala. Logik mudah besarkan tapir merujuk pada pentadbiran yang cekap. Pentadbiran pelabuhan yang cekap iaitu ada Syah Bandar dengan Laksamana. Apa tugas Syah Bandar? Ketua di pelabuhan. Apa tugas Laksamana? Menjaga keselamatan pedagang. Setelah merujuk pada sukat dan timbang digunakan dalam perniagaan, besarkan. Setelah bagi merujuk pada bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca. Makan merujuk pada mata wang digunakan dalam aktiviti perdagangan di pelabuhan. Udang merujuk pada Undang-Undang Melaka diwujudkan, yang menceritakan tentang tanggungjawab nakoda kapal dan selok-belok pelayaran. Semua undang wajib apa? Undang-undang terhadap kesalahan jenayah, iaitu hukuman terhadap kesalahan jenayah. Jadi apa formula Melaka sebagai pusat perdagangan? Logik mudah besarkan tapir setelah bagi makan udang. Okey, pusat perdagangan selepas kejatuhan Kerajaan Melaka kepada Portugis. Ada Kedah, Kelantan, Terengganu dengan Johor. Ya, bukan Melaka je pusat perdagangan. Ada 4 lagi negeri pada zaman ini, iaitu Kedah, Kelantan, Terengganu dengan Johor. Okey, seterusnya kita lihat analisis kegerapan 48 untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2019. Iaitu 2020 ulangan yang terkini sampai 2020 ulangan yang terkini lah. 2020 ulangan yang SPM terkini ulangannya 2020 ulangan tak ada pun 48. Okey, tengok SPM sebenar warna oranye, SPM ulangan warna kelabu bawah tu. Kalau tengok SPM sebenar baru sekali je ditanya, iaitu 2011. Lah ni dah 2000 apa? 2020. Bermaksud sangat lama tak pernah ditanya. Jadi sangat-sangat penting bagi perhatian untuk bab ini. Kerana apa? Kerana tak pernah langsung ditanya lagi setelah berapa tahun? Setelah 9 tahun. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk, semua tajuk-tajuk di dalam bab 8 tingkatan 4 ini. Sangat penting bab ini. Okey, SPM ulangan pun baru ditanya sekali ya, 14 ulangan. 2020 ulangan baru-baru ni pun tak pernah langsung ditanya. Jadi bagi pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 ni, iaitu Januari 2021 ni, cikgu nak memohon dengan sangat-sangat tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk di dalam bab 8 ini. Sebab apa? Sebab berkemungkinan sangat besar akan ditanya dalam SPM tahun 2020 ini. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat. Okey, kita lihat analisis kegerapan tajuk yang kita belajar tadi untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2019. Setakat ini tajuk kita belajar tadi tajuk apa? Pengaruh Islam dalam ekonomi, iaitu perdagangan. Ya, tak pernah langsung lagi ditanya. Yang tanya baru pendidikan formal dengan pengaruh Islam dalam perundangan. Jadi tolong bagi perhatian tajuk ni dengan sangat-sangat banyak dan hafal semua benda berkaitan dengan pengaruh Islam dalam perdagangan. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan struktur markahnya 244. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu.
Soalan A ditanya, nyatakan sebab-sebab yang menyebabkan Pelabuhan Melaka menjadi pusat perdagangan di Kepulauan Melayu. Apa kehendak soalan? Sebab Melaka menjadi pusat perdagangan. Ada formula tak? Ada. Apa formula tadi? Logik mudah besarkan tapis setelah bagi makan udang. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Nak jawab, kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil bilik pembuka dekat soalan. Faktor yang menyebabkan Pelabuhan Melaka menjadi pusat perdagangan di Kepulauan Melayu ialah kedudukan yang strategik yang menjadi laluan pedagang ke negara India dan China. Titik. Lepas titik, penanda wacana cikgu ajar apa? Guna number. Jadi kedua koma, menyediakan kemudahan di pelabuhan seperti membasuh kapal, tempat simpan barang dan penginapan. Ada lagi tak sebab lain? Ada lagi. Ingat balik formula. Logik mudah besarkan tapis setelah bagi makan udang. Logik mudah besarkan tu apa? Pelabuhan pembekal ataupun interport. Contohnya, membekal rempah teratur seperti lada hitam dan bunga cengkeh. Logik mudah besarkan tapis. Tapis itu pentadbiran di pelabuhan iaitu Syah Bandar dengan Laksamana. Syah Bandar ketua pelabuhan, Laksamana menjaga keselamatan pedagang. Logik mudah besarkan tapis setelah tu apa? Sistem sukat dan timbang diperkenalkan dalam perniagaan di pelabuhan. Bagi tu apa? Bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca. Makan mata wang digunakan dalam aktiviti perdagangan di pelabuhan. Logik mudah besarkan tapis setelah bagi makan udang. Udang tu merujuk pada undang-undang Laut Melaka, iaitu menceritakan tentang tanggungjawab pengawal kapal dan selok belok pelayaran serta hukuman terhadap kesalahan jenayah. Okey, kita lihat seterusnya soalan B. Kedatangan agama Islam juga telah mempengaruhi amalan ekonomi masyarakat Melayu tradisional. Buktikan pernyataan tersebut. Apa kehendak soalan? Kedatangan Islam mempengaruhi amalan ekonomi masyarakat Melayu tradisional. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Pandainya. Jadi ambil balik pembuka soalan. Kedatangan agama Islam juga telah mempengaruhi amalan ekonomi masyarakat Melayu tradisional kerana Islam menetapkan keadilan dalam perdagangan dengan mewujudkan sistem timbangan sukatan ukuran yang adil. Titik. Lepas titik, penanda wacana apa cikgu ajar? Guna number. Jadi kedua koma, pelaksanaan sistem pertukaran barang dan kaedah jual beli yang adil. Titik. Lepas kedua, ketiga, Islam melarang amalan riba, penindasan dan penipuan. Lepas ketiga, keempat, orang kaya ataupun orang yang mampu diwajibkan membayar zakat harta dan mereka digalakkan bersedekah. Selain itu juga Islam mengajar berniaga dengan cara yang halal dan menggalakkan nilai-nilai murni seperti berjimat cermat dan rajin berusaha. Okey, tengok soalan C. Pada pendapat anda, bagaimanakah Malaysia dapat mengembalikan kegemilangan dalam kegiatan perdagangan antarabangsa? Apa kehendak soalan? Bagaimanakah merujuk pada langkah Malaysia dapat menjadi mengembalikan kegiatan perdagangan antarabangsa. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Mesti jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil bilik pembuka soalan. Langkah Malaysia dapat mengembalikan kegemilangan dalam kegiatan perdagangan antarabangsa ialah menaik taraf pelabuhan dengan pelbagai kemudahan seperti penggunaan teknologi tinggi untuk mengangkut barang di pelabuhan. Titik. Lepas titik, penanda wacana apa cikgu ajar? Guna number. Jadi kedua, menggunakan kemudahan ICT dalam aktiviti perdagangan antarabangsa seperti e-dagang. Lepas kedua, ketiga, meningkatkan kemajuan pengangkutan seperti lebuh raya. Dan sekali keempat, mengeratkan hubungan diplomatik dengan semua negara di dunia agar barangan Malaysia dapat dipasarkan ke luar negara. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan A C, markahnya 488. Baiklah, kita lihat satu persatu soalan A dulu. Soalan A ditanya, mengapakah orang Melayu terlibat dalam kegiatan perdagangan selepas kedatangan Islam? Apa kehendak soalan? Mengapakah? Mengapakah merujuk pada sebab. Sebab orang Melayu terlibat dalam kegiatan perdagangan. Okey, untuk jawab soalan A C seperti biasa wajib ada pembuka. Jadi ambil bilik pembuka soalan. Sebab orang Melayu terlibat dalam kegiatan perdagangan selepas kedatangan Islam ialah perdagangan di Laut Hindi dan Cina Selatan dikuasai oleh pedagang Islam. Titik. Lepas titik, penanda wacana cikgu ajak guna apa? Guna number. Pandainya. Jadi kedua, perniagaan adalah sumber rezeki yang besar. Lepas kedua, ketiga, mencontohi amalan Nabi Muhammad SAW dalam berniaga. Lepas ketiga, keempat, perdagangan menjadi saluran untuk menyebarkan Islam. Kelima apa?
Kelima, bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca. Keenam, Melaka menjadi pusat perdagangan antarabangsa. Okey, kita lihat soalan B. Apakah faktor yang menjadikan Melaka sebagai pusat perdagangan antarabangsa pada abad ke-15? Apakah anda soalan? Melaka sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Ada formula tak? Melaka pusat perdagangan antarabangsa. Ada apa formulanya? Logik mudah besarkan tapis setelah bagi makan udang. Okey, seperti biasa untuk jawab soalan esei harus tulis pembuka dulu. Jadi ambil balik pembuka soalan. Faktor yang menjadikan Melaka sebagai pusat perdagangan antarabangsa pada abad ke-15 ialah Melaka terletak di kedudukan yang strategik. Titik. Hal ini menyebabkan ianya menjadi laluan perdagangan antara India dan China. Titik. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Guna number. Jadi kedua, Melaka menyediakan kemudahan di pelabuhan seperti membasuh kapal, tempat mengangkut barang dan juga penginapan. Lepas kedua, ketiga, Melaka menjadi pelabuhan pembekal ataupun interport seperti menyediakan lada hitam, buah pala dan juga bunga cengkeh. Lepas ketiga, keempat, Melaka mempunyai pentadbiran di pelabuhan yang cekap seperti Syah Bandar mengetuai pelabuhan dan menjaga hak ehwal perdagangan, manakala Laksamana menjaga urusan kelautan dan keselamatan pedagang. Ada lagi tak faktor lain? Ada lagi. Ingat balik formula. Logik mudah besarkan tapis setelah bagi makan udang. Setelah merujuk pada sistem sukat dan timbang diperkenalkan dalam perniagaan. Bagi merujuk pada bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca. Makan merujuk pada mata wang digunakan dalam aktiviti perdagangan di pelabuhan. Udang merujuk pada undang-undang Laut Melaka diwujudkan, yang menceritakan tentang apa? Tentang tanggungjawab pengawal kapal, selok belok pelayaran dan hukuman terhadap kesalahan jenayah. Okey, kita lihat soalan C, soalan kebat. Sebagai warga negara yang cintakan negara, apakah peranan anda untuk memastikan ekonomi negara kita dapat ditingkatkan? Apakah anda soalan? Peranan untuk meningkatkan ekonomi negara. Okey, seperti biasa, sebelum nak jawab mesti tulis pembuka dulu. Ambil balik pembuka dekat soalan. Peranan saya untuk memastikan ekonomi negara kita dapat ditingkatkan ialah dengan sampai dengan tu potong cadangan saya bagi meningkatkan kemajuan ekonomi negara ialah, yang tu ulang balik pembuka soalan. Yang tu tak payah ambil. Lepas ialah dengan, cikgu ulang balik. Peranan saya untuk memastikan ekonomi negara kita dapat ditingkatkan ialah dengan membeli barangan buatan Malaysia. Yang tu baru betul, ambil dekat situ. Lepas ialah dengan membeli barangan buatan Malaysia, titik. Contohnya membeli kereta Proton Saga. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan negara. Kesannya dapat menambah pendapatan negara, ataupun kesannya dapat menampung segala pendapatan negara. Dan pendapatan tersebut dapat membangunkan kemudahan di dalam negara bagi kegunaan rakyat. Okey, kemudiannya kita lihat yang kedua. Peranan kedua. Nak memulakan isi yang kedua, kena guna number. Jadi peranan kedua. Peranan kedua ialah memperbanyakkan infrastruktur di tempat pelancongan. Hal ini dapat menarik lebih ramai kedatangan pelancong asing ke dalam negara. Contohnya membuat kereta kabel di Gunung Mat Cincang, Langkawi. Kesannya berlaku banyak pertukaran mata wang asing dalam negara dan membantu meningkatkan nilai mata wang negara di pasaran dunia. Okey, cikgu rasa hanya sekadar itu sahaja daripada cikgu. Akhirnya, cikgu nak menyampaikan satu berita gembira kepada para pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 ni, iaitu Januari 2021 ni. Iaitu buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Di dalamnya mengandungi tajuk-tajuk sport mengikut bab-bab sebagaimana dalam buku teks tingkatan 4, iaitu ada 10 bab, dan buku teks tingkatan 5 ada 9 bab. Semua bab ada. Kerana apa? Kerana dalam setiap bab ada tajuk-tajuk sport masing-masing. Harga bagi sebuah buku hanya RM1 saja. Jadi bagi yang nak mendapatkan kedua-dua buah buku memerlukan berapa ringgit? Memerlukan RM2 sahaja, iaitu buku poket formula tingkatan 4 RM1, buku poket formula tingkatan 5 RM1. Jadi yang berminat boleh WhatsApp Syazri di nombor 0137529209. Okey, setakat itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.